Muhasabah Ramadan bersama Ustazah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan lagi pinjaman umur daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan puasa dan ibadah kita pada hari ini. Apa yang penting adalah kita sentiasa mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara syarat sesuatu amalan itu diterima adalah dengan kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita melakukan amalan tersebut mengikut seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsikan satu ibrah yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan zaman Nabi SAW. Peristiwa ini berlaku pada 2 Hijrah, iaitu peperangan Badar Kubra. Peperangan Badar ini berlaku pada ketika tahun kedua Hijrah, iaitu pada tahun kedua selepas penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Hadirin hadirat sekalian, dalam peristiwa peperangan Badar ini dapatlah kita ketahui bahawa bulan Ramadan ini bukanlah bulan untuk kita bermalas-malasan, akan tetapi bulan Ramadan adalah merupakan bulan perjuangan umat Islam. Jadi, janganlah kita menjadikan Ramadan ini sebagai alasan untuk kita tidak produktif untuk bekerja dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana berlakunya peperangan Badar, Nabi SAW pada asalnya keluar bersama orang-orang Islam bukanlah tujuan untuk berperang, akan tetapi tujuannya adalah untuk mengambil harta-harta yang diperdagangkan oleh Abu Sufyan semasa beliau melalui pesisir pantai Madinah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam peristiwa peperangan ini, apabila Abu Sufyan berjaya melarikan diri daripada baginda Nabi SAW, dia kemudiannya memanggil ataupun mengarahkan tentera musyrikin Mekah untuk keluar dan berperang menghadapi orang-orang Islam. Sedangkan pada ketika itu orang Islam tidak bersedia untuk menghadapi peperangan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, peperangan yang berlangsung ini kita dapat melihat bilangan orang musyrikin yang begitu ramai, iaitu mereka berjumlah 1,000 orang. Manakala orang-orang Islam ketika itu hanyalah berjumlah 313 orang ataupun 314 orang sahaja. Dan kemudian berlakulah peperangan yang mana ianya memperlihatkan peperangan pertama dalam Islam, dan ianya merupakan peperangan yang sangat penting dan menjadi pertempuran yang berlaku di antara perkara yang hak dan batil, iaitu di antara orang Islam dan juga orang-orang yang bukan Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Badar ini ianya memberikan kita pengajaran yang sangat banyak. Yang pertama, pentingnya untuk kita melakukan sesuatu keputusan dengan bermesyuarat. Sebelum berlakunya peperangan ini, Nabi SAW, walaupun baginda seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda tetap melaksanakan syura ataupun bermesyuarat dengan para sahabat. Di sini baginda SAW ingin melatih ataupun ingin mendidik umatnya supaya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan berbincang dan bermesyuarat. Selain itu, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Badar ini adalah kita perlulah menjadi orang yang sentiasa melakukan perkara dengan tersusun. Sebagaimana satu riwayat yang mengatakan bahawa al-haqqu bilan nizam sayaghlibuhul batil bin nizam. Maksudnya, sesuatu kebenaran yang tidak tersusun akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Kemudian, antara pengajaran yang boleh kita ambil lagi daripada peristiwa Badar Kubra ini, bahawa hendaklah kita sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam keadaan kita susah maupun senang. Dan walaupun baginda seorang Rasul, akan tetapi baginda tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kemenangan umat Islam. Dan untuk kita pada hari ini, hendaklah kita sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam sentiasa terpelihara daripada segala keburukan dan kejahatan. Seterusnya, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini juga adalah
hendaklah umat Islam itu sentiasa membina kesatuan dan hendaklah umat Islam itu sentiasa bersatu agar musuh-musuh Islam tidak mampu untuk mengalahkan umat Islam. Kesimpulannya, marilah bersama kita menghayati peristiwa sirah ini dalam kehidupan kita dan mengambil pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya agar kita dapat menjadi seorang Muslim yang sentiasa berjuang untuk Islam dan sentiasa menegakkan Islam di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam bisawab. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.